Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan apa benda yang kita boleh belajar daripada seminggu yang lalu, apa yang berlaku di bumi Palestin. Daripada keadaan yang sebegi ini kepada keadaan sebegi ini. Daripada keadaan yang macam ini kepada keadaan yang macam ini. Teruskan bersama kami dan jangan lupa subscribe dan juga like, komen di bawah supaya dapat menaikkan lagi nama channel YouTube Aqsa Sharif. Jadi apa yang berlaku seminggu yang lalu adalah satu peristiwa yang kita sebagai umat Islam tidak boleh ambil ringan. Sebab apa yang berlaku adalah Masjid Al-Aqsa diserang. Bukan serang biasa. Bukannya hanya datang dengan pendatang-pendatang haram menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Bukannya ada seorang dua ataupun sekumpulan tentera Zionis menyerang memasuki perkarangan Masjid Al-Aqsa, bukan. Apa yang berlaku minggu lalu seperti yang saya telah sebutkan video sebelum ini adalah orang-orang Yahudi, mereka ada satu perayaan. Perayaan tersebut dipanggil Passover Week ataupun dalam bahasa Arab Aidul Fasah, di mana dalam perayaan ini mereka akan melakukan aktiviti keagamaan mereka di atas Masjid Al-Aqsa, di dalam perkarangan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Dan antara aktiviti keagamaan mereka itu, mereka akan menyembelih kambing dalam Masjid Al-Aqsa. Perkara ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima dan juga kita tak boleh biarkan ia berlaku. Sebab Masjid Al-Aqsa adalah masjid suci hanya bagi orang Islam sahaja. Orang Yahudi mereka dah jajah Babul Magharibah, mereka dah jajah pintu Maghrib, dan di sana ada juga tembok ratapan. Mereka dah ada sebahagian kecil daripada bangunan Masjid Al-Aqsa untuk mereka lakukan aktiviti keagamaan mereka. Tetapi sifat tamak mereka ini tak pernah nak cukup juga nak buat aktiviti keagamaan mereka di atas Masjid Al-Aqsa. Jadi perkara ini mendatangkan kemarahan umat Islam, bukan di Palestin sahaja tetapi di seluruh dunia. Dan apa yang berlaku minggu lepas, dari hari pertama lagi iaitu hari Jumaat, di mana berlakunya serangan secara mengejut oleh askar-askar Zionis, dan pada hari itu sahaja 400 lebih orang ditangkap dan juga 200 lebih dicedera. Jadi perkara ini sangat tension, menyakitkan hati dan juga sangat menyebabkan umat Islam berasa marah dengan tindakan orang Yahudi yang sangat ganas dan juga tidak berperi kemanusiaan. Tetapi hari demi hari kita dapat melihat bahawa orang Palestin tidak pernah mengaku kalah. Sehingga pada Alhamdulillah pada baru-baru ini kita dapat melihat orang Palestin dapat menunaikan solat dalam keadaan aman dan juga damai. Tiada lagi serangan daripada orang Zionis. Setakat ini kita tak tahu masa depan macam mana. Kita tak tahu esok macam mana, lusa macam mana, minggu depan macam mana, tak tahu. Adakah askar Zionis akan terus berasa takut untuk meneruskan serangan mereka terhadap jemaah solat dalam Masjid Al-Aqsa, ataupun mereka dapat arahan baru untuk meneruskan serangan mereka ke atas umat Islam di sana. Tetapi dalam video kali ini saya akan kongsikan kepada anda sekurang-kurangnya 3 perkara yang kita boleh belajar apa yang berlaku seminggu yang lalu. Saya mulakan dengan perkara yang ketiga. Kita dapat melihat dalam seminggu yang lalu di mana Masjid Al-Aqsa begitu teruk diserang oleh tentera Zionis, sampai tingkap-tingkap di dalam Masjid Al-Aqsa itu dipecahkan oleh mereka. Tetapi kita dapat lihat juga dalam suasana yang begitu tegang seperti ini, di manakah pemimpin-pemimpin Arab? Di manakah negara-negara Arab yang hatta berada di tepi negara Palestin? Mesir, Saudi, di mana adanya dalamnya Mekah dan juga Madinah, di manakah Jordan, di manakah Qatar, UAE dan juga banyak lagi negara-negara Arab, bahkan negara-negara Muslim pun adalah 1 dan 2 pemimpin Muslim yang bersuara. Tetapi dalam keadaan yang sangat-sangat tegang ini, Masjid Al-Aqsa diserang, umat Islam dicederakan, bahkan ditangkap di dalam Masjid Al-Aqsa. Kita dapat lihat betapa sunyinya pemimpin-pemimpin Arab yang beragama Muslim untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini menunjukkan bahawa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung kita semua. Kita tidak boleh meletakkan harapan kita kepada pemimpin-pemimpin Arab Muslim sekiranya mereka sendiri
tidak mahu untuk menegakkan agama Islam, sekiranya mereka sendiri tidak mahu untuk mempertahankan umat ini daripada dijajah. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin Muslim. Kalau kita tak ada pemimpin-pemimpin Muslim seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Umar Al-Khattab, seperti para sahabat yang lain yang dapat membuka kota-kota Islam, yang membebaskan umat-umat yang dizalimi, kita tidak akan boleh maju dalam dunia ini. Tapi buat masa sekarang, apa yang kita dapat lihat adalah perkara yang sangat menyedihkan hati, sebab pemimpin-pemimpin yang sedia ada tidaklah masih boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat membebaskan umat. Kita doakan generasi yang ada pada hari ini akan lahirlah generasi pemimpin Muslim, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani dapat membebaskan umat. Dan kita dapat lihat juga bagaimana UAE ketika mana mereka mengadakan perjanjian Abraham Accord, perjanjian yang kononnya akan mendatangkan keamanan dalam Timur Tengah. Dan kalau kita tengok ucapan mereka juga, mereka tidak habis-habis mengatakan bahawa ini adalah perjanjian keamanan, ini adalah perjanjian yang dapat menstabilkan keadaan di Timur Tengah. Tetapi sejak perjanjian Abraham Accord, perjanjian damai antara UAE dan juga Bahrain dengan negara haram Zionis, setiap kali berlakunya kekacauan, setiap berlakunya peperangan, setiap berlakunya apa-apa serangan terhadap Masjid Al-Aqsa dan apatah lagi umat Islam di sana, kita tengok berapa bisunya mereka untuk mengeluarkan suara mempertahankan umat Islam. Bahkan ketika hari pertama lagi Masjid Al-Aqsa diserang secara mengejut selepas menunaikan solat fajar di Masjid Al-Aqsa, tentera Zionis menyerang umat Islam. Apa respon daripada UAE setelah buat video reaction tentang ini? Mereka mengucapkan tahniah pula kepada rakyat Israel atas perayaan yang mereka lakukan, yang mereka ada ketika waktu itu, iaitu perayaan Aidul Fasah, iaitu perayaan Passover Week. Dan ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahawa secara jelas negara Arab seperti UAE ini telah menganggap Masjid Al-Aqsa bukan lagi keutamaan mereka dalam politik antarabangsa. Yang kedua adalah kita dapat lihat juga bagaimana Masjid Al-Aqsa ini setiap kali ianya diserang, setiap kali ianya diganggu, setiap kali ianya dicemari dengan kaki-kaki ataupun orang-orang tentera Zionis dan juga penatah haram ekstremis yang lain, kita akan lihat bahawa umat Palestin mereka bersatu padu bagi mempertahankannya. Kalau kita lihat daripada hari pertama lagi Masjid Al-Aqsa diserang pada Jumaat yang lalu, ratusan ribu dilaporkan cuba untuk sampai ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat, mungkin kita dengar senang sahaja untuk orang Palestin datang, sebenarnya sangat susah. Tambah-tambah pula yang daripada jauh itu, contohnya di Ramallah, contohnya di Nablus, contohnya yang telah memegang pasport Israel, yang mana mereka ini dilahirkan di tanah 1948 ataupun kita panggil negara haram Israel. Mereka ini dengan kos yang sangat tinggi, bukan kos duit sahaja tetapi kos keselamatan mereka, mereka sanggup untuk datang ke Masjid Al-Aqsa. Dan inilah jihad yang diseru oleh para ulama bagi untuk orang Palestin, iaitu syaddu rihalakum ilal Masjid Al-Aqsa. Berusahalah dengan sebaik mungkin untuk tiba di Masjid Al-Aqsa, li'anna al-wujud al-muqawamah, kerana kewujudan orang Palestin dalam Masjid Al-Aqsa huwal muqawamah, ia ada satu perjuangan, ia ada satu penentangan terhadap kezaliman dan juga penindasan kejahatan orang tentera Zionis dan juga pelampau-pelampau Yahudi yang lain. Dan kita dapat lihat bagaimana setelah mereka berada dalam Masjid Al-Aqsa, mereka beriktikaf di dalamnya. Bukan iktikaf macam kita lempar sajadah, bersolat sunat, baring, tidur, tak. Mereka lemparkan mereka punya semangat juang dan juga senjata, iaitu batu dan juga semangat dan juga kecekalan mereka untuk menentang tentera-tentera Zionis. Dan mereka ini kita doakan supaya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terlalu banyak jasa mereka untuk Masjid Al-Aqsa. Kita dapat lihat mereka ini juga bukannya orang-orang muda, lelaki. Mereka ini juga ramai juga dalam kalangan perempuan, yang mereka ini juga dipanggil dengan Al-Murabitat. Mereka ini sanggup berada dalam Masjid Al-Aqsa walaupun mereka tahu kalau mereka dalam perjalanan nak ke Masjid Al-Aqsa sekalipun, bila-bila sahaja mereka boleh kena tangkap.
bila-bila masa sahaja. Dan bas yang mereka naik pun boleh dikenakan serangan oleh tentera-tentera Zionis. Dan apabila mereka datang ke Masjid Al-Aqsa, family yang mereka tinggalkan tu juga mungkin boleh diserang oleh Masjid Al-Aqsa. Mungkin mereka balik-balik pada Masjid Al-Aqsa, rumah dia dah kena rampas. Tetapi inilah perjuangan, inilah mukawamah mereka yang mereka lakukan bagi mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan apabila mereka telah sampai ke Masjid Al-Aqsa, belum tentu mereka boleh masuk. Belum tentu. Sebab sudah tentulah tentera Zionis yang menghalang dan juga membenarkan orang Masjid Al-Aqsa. Mereka tahu, bila mereka nampak orang Palestin ramai-ramai, mereka tahu ini adalah orang Palestin nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi apa yang saya nak beritahu kat sini adalah, apabila mereka sampai ke Masjid Al-Aqsa, belum tentu mereka boleh masuk. Tetapi ratusan ribu dilaporkan cuba juga untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan kita dapat lihat setiap hari, setiap malam, memang ribuan orang orang Palestin berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ini adalah satu pencapaian yang sangat hebat, yang sangat kita sepatutnya puji kepada orang-orang Palestin. Dan bukan orang Palestin juga, di seluruh dunia, di negara-negara, bahkan di London, di Amerika Syarikat, bahkan di negara Asia seperti Bangladesh dan juga banyak lagi negara, umat Islam bersatu padu mengadakan demonstrasi. Semua ini disebabkan Masjid Al-Aqsa diserang. Dan kita sepatutnya berasa bangga dengan perkara ini, sebab umat Islam tidak diam. Walaupun pemimpin-pemimpinnya diam, tetapi umat Islam yang menunjukkan bahawa majoriti umat Islam masih mahu mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa dalam ayat ini menunjuk adalah masran Nabi, ialah tempat Nabi Muhammad SAW terlibat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan ia menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa ini sangat-sangat istimewa bagi umat Islam, dan sampai kiamatlah ianya akan kekal menjadi milik umat Islam. Yang pertama, iaitu pengajaran yang paling penting sekali yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah, kita dapat lihat bahawa dari hari pertama lagi serangan terhadap Masjid Al-Aqsa amat teruk. Tapi adakah orang Palestin mengaku kalah? Tidak. Adakah mereka berundur ke belakang? Tidak. Mereka terus berada di dalam Masjid Al-Aqsa mempertahankannya seperti mana orang-orang lain mempertahankan bumi yang mereka cinta. Tetapi ini adalah Masjid Al-Aqsa, dan di sana adanya barakah, allazi barakna haulah, dan di perjuangan mereka diberkati, segala tindakan mereka insya-Allah juga diberkati. Dan kita dapat lihat juga dengan adanya penduduk Palestin di dalam Masjid Al-Aqsa, ianya menghalang orang Zionis untuk terus melakukan kejahatan dan juga aktiviti keagamaan yang mereka mahu lakukan di atas Masjid Al-Aqsa. Bayangkan sekiranya orang Palestin melakukan deal antara mereka dan juga orang-orang Yahudi. Okey, kami bagi kamu peluang untuk melakukan sekali sahaja aktiviti keagamaan, sejam saja kami bagi. Sudah tentu ia akan menjadi pintu kepada orang-orang Yahudi ini, tambah yang ekstremis, untuk lakukan sebaik boleh untuk merampas terus Masjid Al-Aqsa. Tetapi perkara ini mereka tak pernah buat. Dan perkara ini mustahil untuk orang Palestin buat, sebab mereka tahu orang Yahudi ini mereka tidak akan tepati janji mereka. Dan sekali sahaja kita bagi peluang kat mereka, mereka akan buat seteruk yang mana yang mereka boleh buat. Dan perkara ini tidak mungkin akan berlaku. Sebab tu kalau kita lihat di negara-negara yang sedang berperang dengan Zionis, contohnya Lebanon, contohnya Syria, contohnya Gaza, tiga negara ini sedang berperang dengan negara haram Zionis, dan mereka bahkan sampai hari ini berperang. Tetapi kenapa tiada seorang pun tentera Zionis yang berani jejak kaki mereka di tempat-tempat ini? Sebab adanya muqawamah, sebab adanya penentangan dengan senjata, sebab adanya sifat orang-orang yang duduk di sana mempertahankan dengan kekerasan, dengan peluru hidup. Sebab itulah tentera Zionis mereka tak berani jejak ke tanah-tanah yang mereka sedang berperang. Sebab ini jugalah Masjid Al-Aqsa buat masa sekarang mereka tidak berani untuk masuk lagi ke dalam Masjid Al-Aqsa. Kita tengok selepas tamatnya seminggu, tiada satu pun aktiviti keagamaan yang berjaya dilakukan oleh orang Yahudi ke atas perkarangan Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Bukannya sebab mereka buat deal dengan orang-orang Yahudi. Tak. Sebab mereka mempertahankannya.
Kalaulah ada senjata, kalaulah ada peluru hidup untuk tembak orang-orang Yahudi ni, sudah tentulah lagi bersih Masjid Al-Aqsa daripada pencemaran orang-orang Yahudi. Tetapi dengan berbekalkan batu dan juga semangat kecekalan yang mereka ada, mereka mampu untuk menghalau orang-orang Yahudi keluar daripada Masjid Al-Aqsa. Mereka berani, masih berani, mungkin lagi sejam, mungkin esok, mungkin lusa akan masuk balik orang-orang Yahudi ini, tetapi mereka masuk dalam keadaan takut, mereka masuk dalam keadaan gelisah, mereka masuk dalam keadaan mereka tahu mereka tak boleh ada lama kat dalam tu, sebab adanya muqawamah, sebab adanya perjuangan, penentangan terhadap orang-orang Yahudi ini daripada orang Palestin. Dan kalaulah penentangan ini tak ada, kalaulah orang-orang Palestin dah melakukanlah angkat bendera putih, sudah tentulah orang-orang Yahudi ini akan masuk seramai mana yang boleh mereka masuk. Tetapi ini sahaja yang mereka mampu lakukan, dan itu dengan kumpulan-kumpulan kecil, mereka orang pun 1,000, tapi orang Palestin kat sana ada ratusan ribu. Yang orang Yahudi masuk ni pun dengan escort, dengan gelisah, dengan berasa takut. Dan ini adalah satu kejayaan yang kita patut puji kepada orang-orang Palestin. Dan inilah berita gembira saya ingin beritahu kepada anda, bahawa generasi muda yang ada pada hari ini adalah generasi pejuang. Mereka dah tak takut untuk mengadakan serangan terhadap orang-orang Yahudi, terhadap tentera-tentera Zionis yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 poin yang ingin saya kongsikan kepada anda. Yang pertama sekali, pemimpin Muslim diam. Yang kedua, umat Islam bersatu di atas Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kejayaan perjuangan umat Palestin bagi mempertahankan Masjid Al-Aqsa daripada terus dicemari oleh tentera-tentera Zionis. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.